ni? Tengok ni Kak Ji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang ke Bengkel Semarak Roh Iqra SK Pianggu 2021. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi dapat sekali lagi kita meneruskan program Bulan PSS SK Pianggu bagi tahun 2021. Untuk makluman semua, bengkel ini merupakan aktiviti yang keempat yang telah dirancang sepanjang bulan PSS. Fokus utama kita pada hari ini adalah melahirkan tokoh nilam yang kebolehpasaran dan kemenjadian murid yang holistik. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa dan guru-guru serta GPM-GPM yang turut serta dalam program ini. Untuk ibu bapa, peranan beliau bagi membantu pihak sekolah dalam membentuk dan membimbing anak-anak ke arah kecemerlangan. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan guru penyalaras PSS bermula 2002. Telah mewakili negeri Pahang ke APSS Kebangsaan pada tahun 2004, 2006 dan 2016. KSPK pengurusan PSS pada tahun 2007. Beliau juga merupakan panel hakim tokoh nilam peringkat negeri bagi kategori sekolah rendah bahasa Melayu bermula pada tahun 2008 dan panel hakim peringkat daerah Kuantan bermula pada tahun 2014. Bermula Oktober 2014, beliau telah mendapat guru cemerlang perpustakaan dan media. Beliau juga merupakan jurulatih utama Negeri Pahang dalam pengurusan PSS dan program galakan membaca bermula pada tahun 2014. Beliau yang dimaksudkan iaitu Puan Maziah binti Ismail, Guru Cemerlang Perpustakaan Media SMK Marat. Assalamualaikum Kak Zee. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana sudi menerima jemputan daripada SK Pianggu pada hari ini. Apa khabar Kak Zee? Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya sihat. Amin, amin. Sebelum kita meneruskan kita, bersama-samalah kita memulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Puan Maziah untuk meneruskan bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Rahayu. Suara saya jelas ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih SK Pianggu dan tahniah diucapkan kerana berjaya melaksanakan aktiviti untuk bulan pusat sumber. Tahniah. Saya sendiri belum buat lagi. Tahniah Cikgu Ayu. Tahniah juga kepada guru besar dan barisan pentadbir, ahli PIBG dan juga anak-anak didik ya, SK Pianggu. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kerana memilih saya. Sebenarnya saya
Cikgu biasa saja. Hari ni kita cuma share saja ya, sharing, orang kata berkongsi ilmu, insyaAllah ya. So kita boleh terus ke Cikgu Ayu? Boleh. Bahan okay, terus ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk hari ni, tajuk kita, cikgu awak bagi Roh Iqra' kan, untuk pemilihan tokoh nilam ya. Jadi cikgu akan agak besar dan berat lah sebenarnya untuk kita, tetapi sebagai seorang manusia yang Allah berikan akal fikiran ya, kita memang kena mencari ilmu melalui pembacaan. Okey, boleh gerakkan slide Ayu. Okey. Okey ya, adik-adik, maknanya kita lihat bahawa roh Iqra' tu, roh tu adalah satu nyawa. Maknanya nyawa kita ni, kita nak kena membaca. Iqra' mengikut pengertian sufi. Kalau kita baca, kalau saya cari daripada laman web tadi, boleh tengoklah kat bawah tu. Iqra' tu mengikut pengertian sufi ni dikupas oleh Profesor Nasar. Kemudian ada peringkat pertama cara membaca. Peringkat yang kedua berkenaan dengan how to learn. Maknanya cara kita belajar. Adakah kita belajar daripada sesuatu perkara? Daripada satu-satu jenis pembacaan tu kita belajar tak tentang apa yang kita dapat ya? How to understand, cara kita memahami sesuatu bahan yang kita baca, dan how to elevate, cara menaikkan tahap ilmu pengetahuan kita tu. Jadi menurut dia semua harus dibaca, iaitu semua tu ayat yang kita baca tu, dan kita perlu memahamilah ilmu yang ingin yang kita dapatkan ya. Jadi kalau ikut Profesor Nasaruddin ni kata, kita ni sebagai seorang pelajar kena yang ingin mendapatkan ilmu atau cahaya ilmu dari guru tu perlulah ada persediaan spiritual. Maknanya persediaan yang kukuh lah tentang diri kita. Daripada dalaman memang kita nak belajar, memang kita nak tahu, memang kita nak cari ilmu. Maksud macam tu kan. Dan adanya guru itu akan memungkinkan kita memahamilah pergerakan Iqra' dalam diri kita macam mana. Sebab biasanya dengan gurulah gurulah yang membantu kita untuk mengenal pasti. Guru sebagai pemudah cara kalau zaman sekarang kan. Guru sebagai pemberi maklumat, guru yang membantu kita cari dekat mana nak cari maklumat, mestilah melalui pelbagai jenis sumber dan sebagainya. Betul? Betul ya? Okey. Seterusnya, maksud tokoh pula. Kalau kita lihat ya, tokoh. Apa maksud tokoh? Okey. Adik-adik mesti tahu. Kalau tengok cari dalam kamus. Biasa cari kamus kan? Tengok dalam kamus. Contoh kamus Dewan Kamus Melayu Kamus Dewan edisi 4 ni dia kata tokoh ni maksud dia ialah rupa atau keadaan yang tampak pada zahir. Bila kita nampak ataupun melihat seseorang pun kita akan tengok, oh dia ni ada tokoh sebagai seorang pembesar. Dia ni ada tokoh sebagai orang kaya contoh kan, bila kita nampak penampilan dia, pakaian dia semua kan. Okay. Jadi definisi sebagai tokoh yang pertama tu kata rupa atau keadaan yang kita nampak lah pada zahir dia, contoh bentuk dan sifat dia, macam atau jenis. Contoh kalau dia bagi kat situ ialah menara masjid yang tokohnya seperti payung akan terbuka. Maksudnya nampak menara masjid tu macam mana bentuk dia. Okay, macam tu. Kalau yang kedua maksud tokoh yang cikgu dapat cari, dia kata badan, bentuk atau keadaan badan, susuk tubuh atau perawakan ya. Perawakan ni macam mana nak kata? Gaya badan ya. Okey, contoh yang dia bagi ayat ialah tokoh badannya seperti orang Arab. Maksudnya bila kita nampak seseorang, tokoh badannya seperti orang Arab kita kata kan. Maknanya mungkin orang tu besar, tinggi, macam tu kan. Okey.
Okay, no internet connection. Masya Allah, internet. Cas lah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Atuk, cepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hello. Assalamualaikum. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, syukur nikmat Tuhan. La hawla wa la quwata illa billah. Hello. Ayu. Hello. Ya Kak Zee, boleh dengar? Ada. Teruskan Kak Zee. Alhamdulillah. Okay, syukran. Sebab tadi ada terus dia kata connection out. Sorry ya. Okay, terus ya. Ya Kak Zee, terus. Okay, seterusnya kita lihat maksud nilam. Semua orang dah kenal nilam, betul? Siapa tak kenal nilam agaknya? Mesti kenal kan? Cikgu apatah lagi, anak murid dah pasti. Okay, ibu bapa insyaAllah semua dah tahu tentang apa itu nilam. Jadi cikgu cuma sebut balik je lah. Okay. Untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid. Okay. Dan nak mewujudkan masyarakat Malaysia yang cinta dan kepada budaya membaca. Jadi sebab itulah kata roh Iqra' tadi, kita nak timbulkan budaya membaca dan budaya ilmu tu dalam setiap individu ataupun setiap murid di sekolah. Dengan adanya budaya membaca, kita dapat melahirkan tabiat membaca tu secara terancang dan juga berterusan melalui aktiviti-aktiviti galakan membaca yang disediakan di sekolah-sekolah, terutamanya oleh guru-guru nilam dan juga guru perpustakaan dan media kita lah. Okey, dengan aktiviti nilam juga, ia juga adalah untuk satu penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun, dan program ini dilaksanakan di sekolah daripada tahun 1 sehinggalah ke sekolah menengah kan. Jadi semua orang memang akan terlibat, betul? Kalau kat sekolah adik-adik ni SK Pianggu mesti cikgu dia memang cikgu yang rajin. Dah mesti banyak dah. Ini tengoklah dah berapa hari bulan pun dah mula dah aktiviti program pusat sumber, bulan pusat sumber. Tahniah Okey. Okey, seterusnya kita lihat ialah anugerah nilam peringkat kebangsaan. Kita nak tengok apa yang dia nak lahirkan. Rupa-rupanya. Okey, peringkat kebangsaan anugerah nilam ni diberi kepada kita, kepada pelajar-pelajar sekolah terutamanya. Adalah untuk melahirkan masyarakat yang bermaklumat, untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan juga berfikiran kritis serta kreatif. Okey. Jadi dengan adanya aktiviti anugerah nilam ni, sebab bila dah kerajaan kita peringkat KPM buat aktiviti nilam di sekolah, minta cikgu-cikgu anjurkan aktiviti supaya pelajar-pelajar semua membaca. Bila membaca, secara tak langsung aktiviti-aktiviti tersebut akan memberi pendedahan kepada murid supaya sentiasa berfikiran kreatif, berfikiran kritis kan. Dan secara tak langsung anak-anak murid ni semuanya berpengetahuan yang bagus. Maksudnya berpengetahuan yang lebih luas. Okey, jadi dengan itu KPM telah menyediakan satu anugerah. Okey, anugerah kepada pelajar yang dinobatkan sebagai tokoh nilam. Peringkat ada kita laksanakan di peringkat sekolah, peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Okey. Okey, seterusnya kalau program nilam fokus kita lebih kepada kualiti pembacaan. Okey. Kualiti pembacaan macam mana? Macam mana adik-adik suka pilih buku? Pilih buku yang macam mana? Kan kita ada banyak jenis buku, banyak jenis sumber bacaan untuk cari maklumat. Kita ada
Kalau dalam program Nilam ni, kalau disebut masa tahun-tahun sebelum ni, 2-3 tahun lepas, kita panggil program Nilam Tambah Baik. Dia kata mesti ada aktiviti membaca. Membaca tu mesti ada dua lah. Ada kuantiti dan kualiti bahan. Adik-adik baca banyak mana? Baca buku banyak tak? Okey, kalau banyak misal kata kalau untuk pemilihan tokoh Nilam peringkat daerah, misal kata kan, mesti ada borang dah. Dia mesti catat. Kalau sekolah rendah mesti baca 300 lebih buah buku. Sekolah menengah mesti baca sekurang-kurangnya 170 buah buku ke atas. Contoh Okey, kalau pelajar sekolah rendah mesti baca 200 buah buku ke atas contohnya. Itu sekurang-kurangnya. Itu salah satu daripada apa yang kita kena ikutlah dia punya peraturan kan. Jadi kita di peringkat sekolah, sebab itulah kita terapkan aktiviti pembacaan daripada sekolah rendah. Kalau di sekolah rendah maksudnya pelajar tu baca daripada darjah 1, okey, sehinggalah dia dalam darjah 5. Maksudnya kalau cikgu dapat uruskan pelajar dia membaca paling kurang 100 buah buku 1 tahun, itu dah cukup bagus kan. Maksudnya bila pelajar dah masuk, murid-murid dah masuk ke darjah 5, dia telah pun membaca hampir 400 buah buku ke atas. Okey. Jadi secara tak langsung semua murid-murid tersebut layak untuk diketengahkan sebagai tokoh Nilam. Yang membezakan hanyalah nak membezakan seseorang itu berjaya atau tidak dan sebagainya, bukan hanya kuantiti bacaan tetapi juga melibatkan kepada kemahiran-kemahiran lain, terutamanya kemahiran komunikasi. Okey? Jadi sebab itulah kita mesti memilih bahan-bahan bacaan kita juga mestilah bahan-bahan yang berkualiti, bukan hanya bahan-bahan picisan ya. Dan kalau nak ikut dalam program Nilam kita sekarang, kita boleh membaca apa sahaja bentuk bahan bacaan yang boleh mendatangkan ilmu dan maklumat ya. Okey, antara bahan-bahan yang kita boleh guna kan, dia ada pelbagai bahan yang kita boleh baca. Pelbagai daripada bahan tersebut adalah daripada pelbagai jenis sumber, ada banyak. Okay, contoh artikel-artikel daripada surat khabar, artikel daripada majalah, okay. Kita juga boleh baca bahan daripada buku. Buku, contoh buku cerita. Adik-adik mesti suka baca fiksyen, betul? Okey. Pelajar, murid-murid juga suka boleh baca bahan daripada poster-poster, brosur dan sebagainya. Itu semua fokus kita kepada untuk mendapatkan kualiti lah kepada pembacaan dan murid-murid mendapat ilmu tentang hasil pembacaan dia dan itu dapat digunakan lah, maknanya ada impak hasil pembacaan dia, ada impak untuk diri dia sendiri ya. Jadi maknanya pelbagai bahan yang dibaca tu boleh mendatangkan ilmu. Apa-apa sahaja, maknanya dalam program Nilam ni bukan hanya bahan bacaan, bahan bertulis tetapi juga brosur, poster, bahan daripada laman web ya, daripada bahan TMK ya, ICT dan sebagainya lah. Okey, dan aktiviti-aktiviti pengayaan selepas pembacaan juga perlu dilaksanakan dan antara aktiviti-aktiviti pengayaan ni antaranya ialah semua orang dah biasa buat mesti. Cikgu tahu. Saya rasa semua murid-murid SKP Yanggu dah biasa dah buat tentang lisensi buku, betul? Cikgu Ayu mesti dah ke depan dah benda ni. Benda ni Cikgu Ayu memang paling suka. Dia suka sangat ya. Suka bercerita, suka bercakap ya. Okey, daripada aktiviti-aktiviti tersebut aktiviti pengayaan selepas pembacaan kan kita ada selepas kita baca, selepas kita record, kita kena buat contohnya buat rumusan kan, bercerita, okey, baca bersama dan macam-macam lagi. Dan adik pun boleh misal kata buat pertandingan pidato, pertandingan perbahasan kan. Dan macam-macam aktiviti yang kita boleh buat ya. Okey, seterusnya
Sebenarnya apabila kita melihat kepada aktiviti pembacaan, sebenarnya dia telah pun merentas kepada aktiviti literasi maklumat ya. Cikgu dia macam cakap laju je. Okey, relax ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, literasi maklumat. Literasi tu ialah maksudnya keupayaan kita untuk membaca dan dapat makna daripada perkataan. Maksudnya kita tahu membaca kan? Adik-adik darjah 1 dah mula belajar A, B, C, D, E. Kemudian cantum huruf, boleh sebut baca, saya dan sebagainya. Dan akhirnya adik-adik dah boleh membentuk ayat. Kan daripada ayat tersebut, ayat yang lengkap, subjek dan predikat tu, kita dapat memahami maksud daripada ayat tersebut. Itulah dia, maknanya itulah literasi. Okay, literasi tu ialah keupayaan kita membaca. Kita boleh kenal huruf, kita boleh menyebut dan membaca secara baik dan memahami maksud perkataan yang diungkapkan. Maksud dia. Okey, seterusnya literasi maklumat. Maklumat tadi kita dah tahu kan apa sahaja yang ada yang kita boleh baca, kita dapat itu adalah maklumat. Jadi bila sebut literasi maklumat, maknanya kita berkeupayaan mendapat makna daripada maklumat-maklumat tersebut. Contoh kalau adik-adik baca, misal kata sekarang zaman COVID kan, bila pergi mana-mana mesti nampak COVID, cerita tentang COVID, jaga jarak, sila basuh tangan dengan hand sanitizer, macam-macam kan, ada maklumat. Sila jarakkan diri anda 1 meter di antara orang yang ada kat situ kan. Jadi itu semua adalah maklumat yang bermakna. Bila awak nampak ataupun mungkin kalau nampak gambar bulat warna hijau yang berceracak tu, itu kuman COVID contoh. Maksudnya kita dah terus nampak je, kita dah tahu itu maksud dia. Okey, maksudnya Okey adik-adik boleh ikut ya. Cikgu minta maaf lah, cikgu kurang sihat. Jadi cikgu rasa cikgu kena laju sikit sebab ada sedikit masalah dengan, InsyaAllah cikgu minta kalau adik-adik tak faham boleh tanyalah lepas ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, antara aktiviti nilam. Okey, adik-adik mesti dah biasa tengok benda ni kan. Ni kalau cikgu-cikgu di sekolah ya, contohnya cikgu PJK. Okey, dia boleh buat aktiviti contoh tema kesihatan. Okey. Alat atau bahan ialah brosur atau carta atau bahan bacaan lain lah. Tak kisah alat-alat ni, tak kisah apa. Contohnya artikel daripada surat khabar, artikel daripada majalah. Okey, brosur daripada kita ambil dekat klinik ke apa ke, ikutlah Dan daripada artikel tersebut kita baca dan buat rumusan. Bila kita buat rumusan, itu adalah salah satu aktiviti nilam. Dan aktiviti nilam ni juga sebenarnya kemahiran merumus ni juga sebenarnya kita belajar dalam bahasa, betul? Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada kan? Bahasa Inggeris disebut apa? Summary Okey, bahasa Melayu disebut rumusan. Jadi selepas kita baca artikel tersebut, kita dapat makna, kita tahu kita faham apa yang artikel tersebut sampaikan. Kemudian adik-adik kena buat rumusan, betul? Buat rumusan maksudnya ringkaskan apa sahaja yang adik-adik faham daripada bacaan tersebut. Kan? Tulis sikit dalam rekod nilam kita. Kalau sekarang lagi senang kan? Kita masuk dalam delima, rekod dalam IQ nilam. Rumusan tu tulis tak banyak pun, sikit je. Kalau dulu panjang juga cikgu minta kan. Kalau zaman dulu ada buku rekod nilam tu, tulis dalam 50 patah perkataan ataupun 30 patah perkataan. Tapi sekarang mudah. Adik-adik boleh buat rumusan dengan buat ayat yang lengkap atau boleh juga buat rumusan menggunakan peta item kan, peta minda kan. Okey, kita boleh dah buat macam tu. Ataupun mungkin kalau yang tak boleh membaca lagi, dia boleh melukis. Dia lukis. Tapi dalam bentuk IQ nilam ni saya tak pasti macam mana. Minta maaf lah yang tu sebab saya tak ada nak browse lagi. Okey. Okey, nanti kita buatlah sama-sama. Nanti adik-adik boleh bincang dengan cikgu adik-adik ya. Macam mana nak buat untuk rumusan tu.
Okey, aktiviti PDPC dalam kelas. Okey, apa maksud hot seat ni ya? Cikgu ni tulis pula hot seat, gallery walk macam cikgu. Okey, ini contoh aktiviti dalam kelas lah ya. Maknanya bila adik-adik dah baca bahan tadi, okay, adik-adik dah tahu kan? Dah faham dah cerita dia, adik-adik dah apa nama, orang kata telah menghayati. Okey. Jadi bila kita buat aktiviti dalam kelas contoh hot seat ni, maksudnya adik duduk dalam pada satu kerusi, orang adik bagi tahu, okey, tajuk adik ialah tentang apa ya? Contoh bunga matahari contohnya, adik dah baca tentang bunga matahari. So adik, kawan-kawan adik boleh tanya apa sahaja tentang bunga matahari dan adik-adik akan memberi maklumat tentang apa yang ditanya oleh rakan-rakan lah. Okey. Jadi kita, maknanya kita bila kita dah membaca secara tak langsung kita dah mempunyai pengetahuan. Bila kita ada pengetahuan kita boleh sebarkan ataupun kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Okey, seterusnya kita lihat ya. Literasi maklumat tu bila murid dinilai ya, bila murid buat aktiviti menilai, menganalisis dan guna alat berfikir, contoh peta aiting. Maksudnya tadi dia dah boleh buat dah. Okey, dia baca daripada bahan tu, okey, dia keluarkan isi penting menggunakan peta aiting, contoh. Okey. Pelajar maksudnya secara tak langsung murid-murid telah dapat melaksanakan satu aktiviti literasi maklumat. Maksudnya dia dah boleh guna dah bahan tersebut dan menganalisis benda tu macam mana nak keluarkan isi penting dan dibuat dalam bentuk peta minda contohnya dalam bentuk peta aiting. Okey, mungkin daripada apa yang dibaca, okey, dia boleh memberikan perbezaan ya, perbezaan boleh memberi analisisnya, bezakan kebaikan keburukan daripada hasil bacaan dia tadi, dia boleh keluarkan isi. Okey, itu maksudnya dia dapatlah mengetahui ya, dan dia dapat secara tak langsung aktiviti nilam ni membantu murid untuk membantu murid tu untuk menggunakan dia punya minda dia untuk berfikir. Kita kalau membaca tanpa berfikir, sebab tu kita tak boleh nak kita tak boleh nak menjawab sesuatu persoalan, kita tak boleh nak selesaikan masalah Sebab tu bila kata membaca mesti kena guna mesti kita kena berfikir untuk kita memahami bahan bacaan yang kita ada. Okey? Okey, seterusnya. Okey, apa yang kita harapkan ya? Baik ya. Adik-adik okey? Okey, saya harap sangatlah siapa yang berada di sana semuanya dapat memahami apa yang saya cakap, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan benda ni, apa yang saya sampaikan ni dapat dimanfaatkanlah menjadi satu ilmu yang diberkati Allah insya-Allah ya. Okey, jadi daripada aktiviti-aktiviti tadi, apa impak yang kita harapkan ialah kita dapat melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Itu antaralah memang yang ini yang kerajaan kita minta dengan adanya aktiviti ataupun hasil aktiviti nilam di sekolah membawa kepada lahirnya seorang insan yang beriman. Beriman ni maknanya kalau kita sebagai orang Islam, kita faham, kita tahu, kita meyakini bahawa Allah itu ada kan. Bila kita baca buku-buku tentang agama, kita tahu dan kita faham. Okey. Kita pula bila kita dapat ilmu, biasanya dia akan melahirkan watak. Okey, dia akan melahirkan watak yang berakhlak mulia. Watak kita tu akan berubah. Kalau kita orang yang kurang ilmu, biasanya dia memang ibarat kata bercakap pun macam orang tak berilmu, dia cakap ibarat macam orang kata apa? Tong kosong Tapi kalau orang berilmu, kalau dia nak bercakap pun dia kena fikir dulu. Sesuai ke tidak nak cakap ni? Patut ke tidak aku nak bercakap ni, maksud macam tu kan. Dia akan sentiasa berfikir dan daripada situlah sebenarnya kita dapat melihat hasil pembacaan yang baik, hasil aktiviti yang baik. Seseorang itu akan
jadi orang yang lebih berilmu, ya, berketerampilan. Ibarat kata tadilah, kalau seseorang tu banyak membaca, dia berilmu secara tak langsung, keterampilan dia juga berbeza. Betul tak? Cuba adik-adik tengok kawan-kawan kita ke apa. Jadi lepas pada ni cuba ajak, jom kita baca buku. Sebab hasil pembacaan buku, sesebuah buku, dia boleh memberi kesan kepada diri kita. Kan? Contoh macam adik-adik suka baca buku apa ya? Kalau yang menengah, yang rendah tu mungkinlah adik-adik suka baca cerita-cerita dongeng kan. Contoh tapi daripada situ macam cikgu sendiri dulu, cikgu suka sangat cerita-cerita Cinderella. Okay. Oh, saya nak macam ni, saya nak cantik, langsing, saya boleh macam ni dan bila keadaan yang macam ni saya akan jadi macam ni. Maksudnya bila bila kita baca, kita akan dapat satu perasaan. Kita akan dapat menyelami perasaan watak dalam buku, kan? Bila kita dapat menyelami watak tu, secara tak langsung kita akan adapt benda tu. Maknanya kita macam, aku pun nak jadi macam tu. Kalau watak dalam tu baik kan, orang baik biasanya mesti dapat pertolongan daripada orang yang lebih baik kan. Kalau walaupun dia dikhianati ke apa ke, pasti akan satu hari nanti pasti akan ada yang datang menolong. Okey, contoh macam tu. Jadi kita ni akan tengok orang yang baik tu macam mana, orang yang jahat tu macam mana. So kita dah boleh buat apa? Buat perbandingan. So kita nak jadi orang baik ke nak jadi orang yang jahat? Mestilah nak jadi orang baik kan. Orang baik yang comel, yang cantik, betul? Okey, contoh ya. Okey. Jadi dari situ ya, biasanya bila orang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan akhirnya hidup dia memang bahagia dan sejahtera. InsyaAllah kan? Sebab itulah kita pun sentiasalah kena berdoa untuk yang dapat yang baik-baik dengan membaca dengan lebih banyak lagi buku-buku ya. Okey, KPM juga sebenarnya ingin membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan keekonomi. Maksudnya nak pengetahuan ni bukan hanya berasaskan daripada buku tapi juga melalui internet ya dan sebagainya lah. Dan memperkukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga manusia berpengetahuan. Kalau adik-adik rajin baca buku daripada sekolah, secara tak langsung akhirnya nanti adik-adik tadi dah jadi manusia yang berilmu, berketerampilan, sejahtera, mesti adik-adik jadi orang yang pandai, betul? So bila jawab soalan peperiksaan, mesti adik-adik akan dapat keputusan cemerlang. Okay, secara tak langsung akhirnya orang yang berilmu ini ya, akan menghasilkan tenaga sumber manusia lah kepada negara kita, tenaga manusia yang berpengetahuan, yang baik. Betul? Okey. Baik, dan sekarang ni pun kita lihat kerajaan kita memang menghendaki seluruh rakyat dia untuk mempelajari dan memahami serta menguasai pengetahuan teknologi. Contoh macam cikgu hari ni, cikgu first time ya, pertama kali menggunakan cara ni ya. Jadi cikgu Ayu dah ajar cikgu. Okey, alhamdulillah berhasil ya. Kalau tidak cikgu tak pernah okey. Dan dengan orang kata kerana adanya COVID ni pun alhamdulillah sebenarnya banyak mengajar cikgu tentang IT. Kalau tidak mungkin cikgu tak nak lagi guna benda-benda macam ni takut kan, tak biasa. Tapi bila dengan IT, dengan COVID kita terpaksa belajar dari rumah dan sebagainya, dah terpaksalah menggunakan media-media yang macam ni. Okay. Okey, seterusnya nak rehat sekejap ke? Cikgu Ayu ada ke lagu? Lagu ni Lam. Ada. Okey, Cikgu Ayu okey? Okey, nanti kita perdengarkan. Okey, kita harap adik-adik boleh bertenang sekejap, ambil nafas ya. Selamat berpuasa semua ya. Tak lama lagi dah nak berbuka. Sementara tu kita dengar dulu apa yang lagu ni Lam, lirik dia
Nampak Boleh? gayanya tak berapa dengar ya suara apa dia punya lagu dia. Nanti kita tengok host baiki sikit. Tak Okey, berapa tak dengar apa. suara. Tak apa Okey, ya. tak apa Cikgu Ayu. Okey, kita teruskan ya adik-adik. Okey, boleh. Adik-adik kalau tengok. Okey, kalau kita tengok pada lirik lagu Nilam pun adik-adik mesti dah dapat wow dengan membaca dan belajar kita jadikan amalan untuk hidup mulia kan. Okey. Kalau adik-adik hayati lirik ni pun sebenarnya adik baca lirik ini kemudian persembahkan pada Cikgu Ayu. Itu juga boleh jadi satu aktiviti Nilam. Apa yang adik-adik dapat daripada lirik lagu Nilam ini? Okey. Contoh kan, dan kemudian buatkan dia punya sinopsis ataupun rumusan daripada lirik lagu Nilam. Okey, itu salah satulah. Okey, tak apa kita teruskan. Okey, kemahiran yang perlu ada pada seorang tokoh Nilam ya. Kita tengok dulu. Kemahiran yang pertama ialah kemahiran komunikasi. Ini penting sangatlah ya untuk tokoh Nilam. Proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Ini yang cikgu ambil lah daripada buku definisi komunikasi ya. Proses di mana manusia berkongsi atau bertukar-tukar idea. Kan kita bercakap sama-sama macam sekarang ni. Mungkin cikgu cakap seorang. Okey, tapi tadi cikgu bercakap dengan cikgu Ayu. Adakah lagu Nilam boleh diperdengarkan? Oh, Cikgu Ayu kata, oh suaranya kecil. Nanti kita check semula, kita baiki. Mesti macam tu. Kita bertukar-tukar mesej, bertukar-tukar idea. Kan? Dan pada masa yang sama sebenarnya dengan komunikasi ni, kita adalah menyampaikan maklumat dan juga perasaan. Okey? Proses interaksi antara manusia. Boleh tak proses komunikasi bersama kita dengan kucing kesayangan kita? Ada tak? Boleh juga kan sebab kucing sebenarnya faham cakap kita tak? Jadi pandai-pandai lah ya. Okay, maksudnya itu adalah satu proses komunikasi interaksi ya yang biasa kita mestilah sesama kita manusia di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak, isyarat dan simbol dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat atau mengubah keadaan fizikal atau mental mereka. Okey, maknanya komunikasi ni bukan hanya secara lisan tetapi juga melalui gerak badan, simbol yang kita gunakan. Ada orang kata good macam ni, maksudnya oh suka, bagus. Okay, ada orang kata macam ni, itu simbol antaralah. Okay, antara syarat-syarat yang digunakan ya. Macam mana kita nak menceriakan kawan kita, contoh kawan kita ada masalah macam tu, macam ni saya kata kan. Macam mana cara nak kita ceriakan dia? Kalau kita ada perasaan baik, kita nak ceriakan kawan kita buat lawak, bagi kawan kita gelak kan. Itu antaralah. So semua tu adalah komunikasi. Okay. Kita tengok jenis-jenis komunikasi. Cikgu nak sampaikan benda ni adalah supaya anda tahu bagaimana seorang tokoh Nilam nanti ya. Bagaimana tokoh Nilam tu perlu tahu, perlu ada apa. Okay. Harap adik-adik faham, ibu bapa faham dan ibu bapa nanti bolehlah bantu anak-anak ya. Sebab tugas untuk melahirkan tokoh Nilam di samping orang kata memang Allah dah bagi gifted kan. Dia punya kelebihan-kelebihan tu. Yang lain-lain tu memang perlu dipupuk jugalah. Maksudnya aktiviti daripada guru-guru di sekolah dan juga ibu bapa di rumah lah. Ya. Okey, jadi jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi lisan. Okey, komunikasi lisan. Lisan ni maksudnya lisan verbal guna bahasa Alat utama komunikasi lisan kita adalah bahasa. Berbahasa yang baik dan efektif, padat dan jelas dalam menyampaikan pendapat atau perasaan ya, dengan sopan. Nampak? Dia bukannya bercakap je tapi ada pula dengan sopan adalah kunci kepada komunikasi lisan yang baik. Sebab tu ada setengah orang kata kalau kita tengok orang yang bercakap secara sembrono kan, ada beza dengan orang yang bercakap secara sopan ya. Dalam pelbagai situasi. Maksudnya kita mesti ada ilmu lah. Kita nak cakap dengan siapa, kita kena tahu kita bercakap dengan siapa. Kita bercakap dengan dalam situasi yang macam mana
Semua tu membantu kita lah sebenarnya. Okey. Dan bila kita menyampaikan sesuatu pendapat dengan sopan adalah kunci pada komunikasi lisan yang baik, ya. Jadi jenis-jenis komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, ya. Maknanya bila kita ini orang yang berilmu, banyak membaca menyebabkan kita berilmu, betul? Okey, lepas tu kita kata um, bila kita dah banyak ilmu ni, bila kita nak bercakap ataupun berkomunikasi dengan seseorang, dia dipengaruhi oleh perbendaharaan kata kita. Kalau orang yang banyak membaca, pasti perbendaharaan katanya adalah banyak. Dia juga cara bercakap itu sendiri. Laju ke cepat? Macam Cikgu Mazah kan cakap, oh laju je Cikgu Mazah ni cakap. Itu dipengaruhi lah, sebenarnya dipengaruhi oleh tingkah laku kita sebenarnya. Ya. Okey, intonasi suara. Ada tinggi, ada rendah, ada kuat, ada perlahan. Okey, kalau dalam situasi kita nak menenangkan orang, mesti takkan kita cakap dalam situasi cakap laju, cakap kuat, tak semestinya kan, tak boleh. Itu takkan membantu. Okey, jadi kalau nak menenangkan orang, mungkin kita cara gaya bahasa kita lebih lembut, lebih tenang, ya. Cara kita bercakap dengan orang tu pun juga mesti lebih baiklah. Kita juga dipengaruhi oleh humor. Maksudnya ada kecindan, ada cara mungkin kita boleh sedikit ada humor lah, maksudnya kita boleh sedikit lucu, okey, ada sedikit orang kata sesuatu yang boleh menarik orang lain, menarik orang lain suka dengan kita. Selalu orang memang suka pada humor-humor kan. Contoh mesti suka tengok cikgu pun tak berapa biasa tengok benda tu. Ialah cerita-cerita macam kat TV yang orang buat lawak-lawak tu kan. Kan orang ramai yang suka kan. Dia maknanya orang yang lawak macam tu mesti dia mempunyai komunikasi yang bagus dari segi lawak. Maksudnya dia banyak ilmu tentang bagaimana nak menceriakan orang, macam mana nak bagi orang gelak dan sebagainya. Okey, singkat dan jelas. Okey, maknanya komunikasi lisan ni ada orang boleh bercakap. Ayat dia singkat dan jelas. Ya, singkat tapi dipahami oleh orang lain. Contoh kalau bos kata, okey, sila laksanakan tugas ni dalam tempoh 2 jam. Ada lagi orang nak cakap apa-apa? Tak kan? Terus je jawab, terus je buat. Kalau macam cikgu, mungkin cikgu kata, okey, siapkan tugasan ni dalam tempoh 1 jam. Maknanya singkat dan jelas ayat. Tak perlu terangkan. Awak buat ni nanti, kemudian selepas tulis ni, mesti baca ni, kemudian mesti siapkan dalam tempoh ni, panjang berjela, tak perlu. Maksudnya kemahiran komunikasi lisan ni penting dan dipengaruhi oleh beberapa aspek, antaranya ialah perbendaharaan kata kita, kelajuan bercakap bertutur, intonasi suara, ya, ada humor, singkat dan jelas, ya. Okey, contoh komunikasi lisan. Okey, ni. Dia tengok kan, dia kata, bagaimana pendapat Mas Fit mengenai rencana tersebut? Lepas tu kawan ni kata, saya setuju dengan rencana bapa. Maksud macam tu. Maksudnya ayat dia ringkas dan padat. Saya setuju. Kan? Kawan ni tanya bagaimana pendapat. Pendapat dia sikit je dijawab dan semua orang faham. Okey. Okey, yang kedua, komunikasi bukan verbal atau maksudnya komunikasi badan, ya. Komunikasi bahasa badan. Okey, bahasa badan. Biasanya kita komunikasi bahasa badan ni biasa memang berlaku serentak lah dengan komunikasi verbal. Verbal ni maksudnya lisan, ya, komunikasi secara lisan. Contoh kat sini dia bagi Harrison 1974 mencadangkan bahawa sebarang situasi komunikasi boleh dilihat sebagai satu penggabungan komunikasi lisan dan bukan verbal. Maksudnya bila seseorang tu bercakap, kita akan melihat komunikasi dia secara lisan dan juga bukan lisan. Macam cikgu kan, tiba-tiba cikgu angguk-angguk kan, ataupun cikgu kaitkan dengan bentuk
nak gunakan simbol thumbs up dan sebagainya. Contoh maknanya bila cikgu cakap tu cikgu gunakan simbol-simbol dan sebagainya. Itu adalah bahasa badan ya. Okey, aspek-aspek komunikasi bukan verbal dan pengaruhnya tu meliputi hal-hal berikutlah. Contoh je satu, kalau kita tengok dekat situ, comel je budak tu kan. Ekspresi wajah, kita melihat wajah. Cikgu Mazah cakap ni senyum ke, takut ke, Cikgu Mazah ni bosan ke. Ekspresi wajah tu boleh menyebabkan kita rasa nak dengar lagi, macam bosan, macam-macam kan yang kita boleh ni lah. Okey, jadi ekspresi wajah ni menyebabkan komunikasi kita berkesan atau sebaliknya. Okey, contoh ekspresi muka tadi. Tengok baby tu macam mana muka dia. Bulat mata dia. Wah, dia suka kan. Yang abang sebelah tu macam terkejut je. Kan. Apa benda yang jatuh tak tahu kan. Contoh. Okey. Pandangan mata. Okey. Kita nak tengok ni daripada komunikasi bukan tadi kita tengok pada ekspresi wajah. Sekarang ni kita tengok pandangan mata. Okey, pandangan mata sebabnya ekspresi kita ni bahasa badan ni ada banyak. Okey, pandangan mata melakukan pandangan mata ketika berinteraksi. Berarti orang tersebut terlibat dan menghargai teman bicara dia dengan kemahuan untuk memerhatikan bukan sekadar mendengar sahaja. Sebab tu kadang-kadang adik-adik, kadang-kadang kita pergi mana-mana kan, masing-masing ada handphone, betul? Mak ayah ajak pergi makan dekat KFC contoh kan. Tapi mak ayah dah siap order makan, adik-adik masih sibuk lagi main game, main chatting dalam WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Masing-masing duk pegang handset. Nampak tak? Tidak ada interaksi yang baik lah, maksudnya jemput-jemput makan, mak katakan okey, dia sambil makan sambil tengok telefon kan. Maknanya tidak ada pandangan mata, tidak ada interaksi yang bererti maksudnya. Tak ada kita maknanya macam masa tu interaksi kita dengan ibu ayah kita tu orang kata tidak pandangan mata. Sebenarnya bila kita berbicara sambil berhadapan dan memandang mata orang yang berinteraksi dengan kita, itu adalah yang terbaik di mana kita dapat merasai orang tu menghargai kita. Orang tu mahu berbicara dengan kita dengan baik. Macam tu kan. Kalau macam tadi kita mata tengok handset, tangan dah bergerak untuk ambil makanan untuk makan. Nampak tak? Kurang menghargai. Jadi lepas pada ni adik-adik jaga tingkah laku. Okay. Kemudian sentuhan. Sentuhan juga adalah satu komunikasi. Proses komunikasi berjalan dengan lebih baik dengan adanya sentuhan. Gaya tubuh dan gaya berjalan. Kedua-dua gaya ini mencerminkan emosi, konsep diri dan tahap kesihatan seseorang. Kadang-kadang orang sakit, orang yang sihat kan jalan tegak je, betul? Tapi ada setengah orang sakit perut. Jalan dia mesti bongkok sikit, betul? Dia bongkok sikit jalan dia kan. Itu adalah satu komunikasi menunjukkan dia bagi tahu pada orang lain bahawa dia tengah sakit. Okey, jalan dia slow. Ataupun dia mungkin jalan laju-laju tapi pegang perut, bongkok sikit jalan. Rupanya pergi mana? Pergi tandas. Okey. Okey, adik-adik, kita tengok gaya tubuh dan gaya berjalan Isyarat. Isyarat macam tadilah cikgu sebut tadi. Isyarat seperti menggerakkan tangan, mengetuk-ngetuk kaki ketika berbicara sebagai keseluruhan komunikasi merupakan ekspresi keadaan seseorang. Maknanya bila kita berkomunikasi dengan seseorang, kita boleh melihat ekspresi diri mereka itu sendiri, gaya mereka, gaya tubuh badan mereka bercakap dan kita boleh kenal pasti orang tu macam mana. Kan? Orang tu okey ke tak okey, orang tu sihat ke tidak, orang tu bahagia ke tidak, macam-macam lagi lah yang kita boleh interpretasikan dia. Okey, kemahiran tingkah laku. Adik-adik kena tahu, kena jagalah tingkah laku kita sebab komunikasi mata, kedudukan tubuh dan pergerakan, mimik muka dan air muka, keterampilan dan suara tu penting. Semuanya memainkan peranan. Terutama bila kita telah dinobatkan sebagai wakil tokoh nilam sekolah contoh Okay, tokoh nilam sekolah nak ke peringkat daerah. Macam mana? Kita kena jaga di samping komunikasi verbal kita kena tahu kita boleh berbicara dengan baik. Hasil daripada pembacaan yang baik,
yang memberi impak pada diri kita, kita juga kena jaga bahasa tubuh badan kita yang melahirkan kepada kemahiran tingkah laku kita. Maknanya kita juga boleh menggunakan komunikasi mata. Okey, pandang bila nak bercakap tu pandang betul-betul. Pandang pada orang yang kita nak bercakap. Ya, menunjukkan kita betul-betul nak bercakap dengan dia. Kita memberi perhatian, sepenuh perhatian pada perbualan tersebut. Okey. Kedudukan tubuh kita, menyereng ke, berhadapan ke, membelakangkan orang ke, itu semua menjadi tingkah laku kita yang dilihat lah. Jadi kemahiran-kemahiran ini yang kita kena jaga. Antaralah yang kita kena jaga. Okey. Okey, kemahiran memberi perhatian. Okey, bila kita dah ada tadi kemahiran komunikasi tadi kan. Salah satu daripada kemahiran komunikasi tu antaranya ialah kemahiran memberi perhatian. Mendengar dengan aktif. Betul-betul dengar. Bagi perhatian betul-betul. Okey. Dengar elok-elok. Okey. Yang pertama, memberi perhatian dengan cara mendengar. Dengar dengan baik. Contoh kalau dalam pemilihan tokoh nilam secara berkumpulan. Kan? Bila diberi peluang untuk bercakap, kita mesti bercakap dengan baik dan orang di sekeliling ataupun kita sebagai pendengar mesti memberi perhatian. Dengar dengan betul. Okey, dan daripada situlah baru kita boleh ulas, kita tambah isi ataupun kita bagi pandangan dan idea yang baru. Ya. Okey, kita bagi tumpukan sepenuh perhatian dengan pertumbuhan mata. Maksudnya kita tengoklah mata. Janganlah kat awak tengok sampai orang tu tak boleh bercakap. Ada setengah tu saja tengok perhati mata. Itu tak boleh juga. Ya. Jadi maknanya cuma kita melihat dengan baik sekadar memberi perhatian. Okey. Duduk ke hadapan sedikit menghadap orang yang bercakap. Itu adalah kemahiran memberi perhatian. Kadang-kadang bila kita duduk berdua, contoh ya, kita berdua, yang seorang ni cakap, saya ada masalah lah. Kita sebagai pendengar, bila kawan kita kata saya ada masalah, macam mana cara kita? Apa yang kita patut buat? Okey, untuk memberi perhatian yang lebih, kita mestilah menghadap kepada dia, kan? Dan kita duduk ke depan sikit. Maknanya kita macam apa dia? Bagi perhatian apa dia? Masalah apa? Kan? Kita bagi perhatian betul. Okey, duduk ke hadapan sedikit menghadap orang yang bercakap. Ya. Kemudian kita memberi maklum balas lisan. Bukan lisan yang positif. Maknanya dua-dualah kita boleh bagi maklum balas secara lisan atau bukan lisan. Bukan lisan tadi maksudnya body language kita lah. Bahasa badan kita, bahasa tubuh kita. Okey, yang positif, ya, yang baiklah, ya. Itu yang kita sepatutnya buat, ya, bila kita berkomunikasi. Bertanya soalan untuk penjelasan. Sekiranya kita tak dalam perbualan tersebut, misalnya kata kita ada sedikit masalah, kita tak berapa perasan apa persoalan yang ditanyakan ke, ataupun kita tak jelas maksud ke apa, kita boleh bertanya. Bertanya dengan sopan dan baik, ya. Okey, bertanya untuk mendapatkan penjelasan, ya, yang lebih baiklah. Okey, adik-adik okey? Semua okey ya, harap-harapnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kemahiran mendengar. Okey, kita mesti bagi dalam kemahiran mendengar ni juga kita mestilah boleh memberi peluang orang lain bercakap. Dalam berkomunikasi kita tak boleh conquer komunikasi tersebut. Conquer maksudnya apa? Menguasai komunikasi tersebut. Asyik kita je nak bercakap kan. Orang lain tak boleh macam tu. Itu maknanya kita juga kena ada kemahiran mendengar di mana kita juga memberi peluang orang lain untuk bercakap. Okey? Bagi peluang orang lain untuk bercakap dan pada masa tersebut juga pandangan mata tadilah yang wajar sahaja, pertemuan mata yang wajar. Bukan kata perhati sampai orang tu langsung tak boleh cakap. Okey. Sentiasa sabar. Dan semasa komunikasi ni juga kalau boleh tidak menyampuk. Itu melihat kepada tingkah laku kita lah. Baik ke tak baik, sopan ke tidak budak ni ya.
Kalau suka menyampuk, cakap terus direct, terus potong kata orang, itu adalah satu sikap yang kurang bijak ya. Okey, mestilah berfikiran terbuka dan pada masa yang sama kita boleh mendorong mereka untuk bercakap. Contoh ya, dalam kita bercakap dalam kumpulan, okey. Teruslah cikgu cakap direct ya berkenaan dengan pemilihan tokoh nilam. Kalau dalam pemilihan tokoh nilam dalam secara berkumpulan tersebut, okey, berkumpulan, sekiranya ada dalam ahli kumpulan kita seorang yang agak pasif, mungkin dia rasa macam rendah diri, mungkin ada macam-macam faktor menyebabkan kita yang mula-mula mungkin kita adalah yang terbaik di sekolah kita, tapi bila kita dah bergabung dengan sekolah-sekolah lain, bila pula kita dapat misal kata soalannya ataupun temanya tentang satu-satu perkara yang mungkin kita tak berapa menguasai benda tu, menyebabkan kita akan ada rasa rendah diri, takut nak mencuba, takut nak bercakap dan sebagainya. Jadi bila itu berlaku, kita nampak kawan kita ni ada masalah, mereka tak berani nak mengutarakan idea dan sebagainya. Kita sebagai orang yang mahir ni, mahir dalam mendengar ni, kita boleh tahu, kita boleh tangkap dah, oh kawan kita ada masalah ni. Jadi kita boleh dorong mereka untuk bercakap. Bantu kawan kita. Baiklah, kita serahkan pula kepada panel yang keberapa untuk dia memberikan pendapat dia, misal kata, ataupun apa pendapat awak tentang isi yang telah saya bagi tadi. Maknanya awak bagi peluang kepada panel yang masih belum bercakap contohnya kan. Dari situ juga ia memberi perbezaan. Orang yang boleh mendorong orang lain bercakap dengan walaupun dia memberi peluang orang lain tu bercakap untuk orang tu mendapatkan fakta, dapat markah, bukan bermakna anda tidak dapat markah. Ya? Itu membezakanlah antara individu-individu dalam bidang komunikasi. Okay, seterusnya ini yang kita dah tengok tadi, kita melihat tentang tingkah laku, menimbulkan minat orang, memberikan perhatian, mendengar pemerhatian, mengemukakan soalan. Maknanya dalam perbincangan-perbincangan tu kita boleh kemukakan soalan, bantu rakan untuk memberi refleksi perasaan kita, suka ke tak suka ke apa, macam-macam lah dalam berkomunikasi tersebut. Ya. Okey, yang terakhir komunikasi juga adalah merangkumi kemahiran bertanya. Okey. Kadang-kadang bila kita masuk dalam bilik penemuduga contoh seorang wakil tu penilam, contohnya calon tu penilam. Salah satu kemahiran yang akan dilihat lah. Okay, kadang-kadang kita takut je nak cakap, padahalnya misal katalah panel bagi soalan, bacakan soalan tapi kita tak faham soalan tu apa kan. Lepas tu kalau kita ni jenis tak berani nak bertanya ni, kita terus je jawab sedangkan jawapan tu salah. Okay, so jangan jadi macam tu jangan biarlah kita tak tahu, biarlah kita bertanya nampak macam bodoh je tak tanya balik kan, tapi kita tanya elok-elok minta maaf cikgu, boleh cikgu ulang balik soalan ataupun saya kurang faham maksud soalan. Tanyalah apa yang awak rasa. Itu adalah salah satu juga kemahiran kemahiran berkomunikasi. Menemu ramah. Okay, awak dalam usaha nak menjadi tokoh nilam, awak dah baca buku banyak, awak temu ramah orang lain. Macam mana cara nak cikgu awak bertemu ramah cikgu untuk menjadi seorang pembicara yang terbaik ni, apa yang patut ada kan, awak tanya itu, tanya ini, tanya itu, kemahiran menemu ramah lah untuk mendapatkan maklumatnya, memberi pendapat itu juga kemahiran yang perlu ada lah pada awak. Okey, bagaimana nak memberi pendapat? Ayat mesti lengkap. Ayat mesti jangan tergantung. Nanti orang tak faham pula apa yang awak cakap. Betul? Okey.
Antara lagi kemahiran komunikasi ialah berbahas, memberikan ucapan dan menyampaikan laporan. Okey. Okey, baik. Okey, boleh kita teruskan? Okey, kalau kita teruskan, insya-Allah kita terus kepada pemilihan tokoh nilam. Pemilihan tokoh nilam ni ada dua sesi. Ada dua sesi iaitu tokoh nilam penilaian individu dan juga penilaian berkumpulan. Okey, cikgu nak teranglah sedikit tentang bagaimana ataupun sesi penilaian individu dan juga berkumpulan. Kalau sekarang ni ada dua sahaja. Zaman dulu. Dulu sebelum ni kita ada 3 sesi ya. Kita ada ujian bertulis, ada penilaian individu, kemudian kita ada penilaian berkumpulan. Tapi sekarang semenjak 2019. Kalau tak salah saya 2019. Dah tak ada ujian bertulis, kita cuma ada ujian individu dan juga berkumpulan sahaja. Okey. Okey, kita tengok penilaian individu terlebih dahulu. Okey, dalam penilaian individu diadakan selama 20 ke 30 minit bagi setiap orang calon. Kalau di peringkat negeri ini cikgu cerita peringkat negeri. Kalau di peringkat sekolah mungkin awak boleh buat lebih kurang sikit lah. Cikgu-cikgu mungkin boleh buat 15 minit ke 20 minit terpulang. Tapi di peringkat negeri 20 hingga 30 minit. Okey. Kemudian calon diminta untuk menghujahkan pembacaan salah sebuah buku daripada 5 pilihan. Peserta pilih 1 bahan bacaan. Maksudnya tokoh nilam sekolah, contohnya cikgu kata kita dah pilih tokoh nilam di peringkat sekolah. Nak pergi ke peringkat daerah. Okay. Di peringkat daerah, daerah mesti akan bagi 1 borang dan juga surat yang menyatakan mesti bawa 5 buah buku yang paling disukai lah. Biasanya calon akan pilih lah beberapa jenis buku yang memang dia baca dah dan dia suka, dan buku tersebut mestilah memberi kesan yang besar pada diri dia. Apa maksud kesan yang besar? Maksudnya buku tersebut memberi impak pada diri dia, menjadikan dia, kalau contoh kalau dulu sebelum dia membaca buku tersebut dia seorang yang pasif contohnya, tak berani ke depan, tak boleh bercakap di depan halayak dan sebagainya contoh. Tapi selepas dia baca buku tersebut, okey, selepas dia baca buku tersebut dia dapat menghayati dia dapat menghayati watak dalam buku tersebut ataupun peristiwa dalam buku tersebut yang menyebabkan dia berubah menjadi orang yang berani untuk bercakap atau berani memberi pendapat. Okey, contohnya dia berani untuk ke depan menjadi ketua ataupun sebagainya lah. Maksudnya buku tersebut dia boleh, bila dia memberi impak pada diri dia secara tak langsung, sebenarnya dia boleh ulas buku tersebut dengan baik. Betul tak cakap cikgu? Kalau awak baru baca buku tersebut dan awak tak ada dapat apa-apa, sebab tu cikgu kata tadi, permulaan tadi kan, bila baca buku mesti dengan hati dan perasaan. Otak kita juga memainkan peranan untuk menakul dan juga memahami apa yang kita baca. Okay? Bila kita faham, secara tak langsung itu akan memberi kesan dalam diri kita. Betul tak? Bila kita faham buku ni ceritanya, temanya tentang ini, tentang kekuatan jati diri seorang anak muda contohnya kan. Bagaimana dia boleh bangkit daripada seorang yang lemah, yang tak berjaya, akhirnya dia boleh berjaya. Akhirnya dia boleh menjadi CEO sebuah syarikat contohnya. Jadi awak bila baca buku tersebut, awak faham cerita dia, secara tak langsung dia akan memberi impak pada diri. Betul? Betul tak? Jadi sebab cikgu boleh cakap juga sebab benda ni pun memainkan peranan. Hasil-hasil pembacaan juga memainkan peranan dalam kehidupan kita. Dia menggalakkan. Kalau zaman dulu cikgu pun jenis takut nak cakap depan orang. Masa zaman sekolah. Senyap je duduk diam, dengar je orang cakap. Tak berani langsung nak bagi pendapat. Okay, tapi bila kita dah banyak baca, kita dah
macam-macam bahan yang kita dah baca, kita dah lihat, kita dah tahu, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, insyaAllah kita boleh bercakap, ya. Bercakap dari hatilah insyaAllah. Okey. Jadi calon tadi mesti dia faham dah. Dia dah tahu tentang buku tersebut A to Z, apa yang dia dapat, apa yang dia faham dan kesan dia pada diri dia sendiri. Hasil pembacaan tersebut. Itu yang penting, ya. Okey. Dan dalam penilaian individu juga ada soalan terbuka dan penilai akan kaitkan soalan tu dengan isu semasa dengan bahan bacaan yang disampaikan oleh calon. Calon akan bersoal jawablah dengan para hakim. Ya. Maknanya dalam tempoh 20 hingga 30 minit okey, biasanya kita akan ambil 2 minit. Dalam 2 minit, seminit, 2 minit lah mesti memperkenalkan tentang diri. Okey, siapa kita, apa yang kita dah dapat, kita sebagai apa, lepas tu apa aktiviti yang kita telah pernah lalui. Kita pernah mengikuti camp apa, sijil-sijil kita yang pernah kita ikuti tu kita sebut sikit lah. Kita pernah menyertai aktiviti apa semua yang hasil daripada aktiviti tersebut menyebabkan saya boleh menjadi pelajar cemerlang. Saya juga telah diangkat sebagai ketua pelajar contohnya lah, kan. Okay. Dan akhir sekali dengan aktiviti nilam ini juga saya telah mendapat sijil tokoh nilam peringkat negeri contohnya. Dengan aktiviti nilam ni juga saya telah menjadi, saya telah dinobatkan sebagai apa, nyatalah sedikit maklumat tu tentang diri kita. Kita kena naikkan siapa kita. Maksud macam tu, macam jual diri pula, kan. Okay. Lepas tu daripada situ selepas 2 minit lah lebih kurang, ya, awak bercakap tentang diri sendiri, tentang apa kemahiran yang awak ada dan siapa awak sekarang ni. Hasil daripada aktiviti tu menjadikan awak sebagai orang yang macam mana. Saya telah dinobatkan macam tu, macam ni. Okey, hasil daripada aktiviti-aktiviti yang telah saya sertai di sekolah, di peringkat sekolah dan sebagainya, nyatalah. Okey, kemudian dari situ, okey, sila hakim tanya. Okey, seterusnya maknanya hakim dah tahu dah latar belakang awak, kan. Okey, hakim pun tanya pula. Okey, daripada 5 buah buku yang awak baca ni, yang awak bawa hari ni, contohnya lah kalau bersemuka. Kalau tak bersemuka maknanya macam ni lah secara live, kan. Okey, daripada 5 buah buku ni, hakim mungkin boleh kata, okey, saya serahkan kepada calon untuk memilih salah satu buku yang paling awak suka dan awak boleh beri ulasan tentang buku tersebut. Okey, jadi kalau hakim ataupun panel hakim tadi serahkan kepada calon, so calon calon tokoh nilam tadi dia boleh pilih lah, dia ikut suka dia lah yang mana satu yang dia memang paling suka. Okey. Ada masa panel hakim mungkin dia tengok daripada 5 buku tersebut, saya rasa saya suka buku ni. Okey, dia dah pilih satu. So dia akan cakap pada calon, okey, sila terangkan tentang buku yang saya pilih. Okey, calon akan ceritalah tentang buku tersebut, ya. Bila sebut resensi buku, maksudnya calon tu mesti menceritakan tentang buku tu secara keseluruhan, sinopsis, ya. Sebut pasal buku, lepas tu apakah yang baik, apa nilai-nilai baik yang ada pada buku dan apa kesan dia pada kita, pada pembaca, sebagai pembaca. Nyatakanlah. Okey, jadi maknanya dalam 20 ke 30 minit tu 2 minit untuk latar belakang diri, mungkin 5 minit, okey, 5 atau 10 minit untuk resensi. Kemudian 5 minit lagi kita mungkin buat apa isi-isi ataupun nilai-nilai murni yang ada dalam buku. Kemudian 5 atau 10 minit lagi kita buat impak pada diri kita. Kita buktikan, tonjolkan apa yang kita dapat hasil pembacaan buku tersebut. Apa yang kita boleh jadi sekarang. Hasil pembacaan buku ni saya telah menjadi seorang yang berani untuk mengeluarkan pendapat contohnya lah. Maknanya awak bagilah apa yang awak rasa daripada
daripada watak buku ini, ia telah mengajar saya tentang apa? Tentang kasih sayang dalam keluarga. Kalau dulu saya mungkin tak berapa ada perasaan sayang pada keluarga saya, tapi sekarang saya mengetahui bahawa kasih sayang pada keluarga itu adalah penting dan ia boleh membahagiakan keluarga saya dan sebagainya. Maknanya awak boleh luahkanlah apa yang awak rasa dalam 5 ke 10 minit. Jadi maknanya awak boleh ngam-ngamkanlah dah dapat 20 atau 30 minit bercakap. Okey. Kalau tak habis lagi 20 minit, misal kata awak dah habis kat situ, kat sinilah berlakunya soalan terbuka. Hakim boleh tanyalah apa dia akan kaitkan isu dengan pembacaan awak tadi ya. Okey, jadi itu adalah antara lah yang hakim nilai, tengok gaya berbahasa awak, gaya gaya bahasa, tata bahasa dan sebagainya lah dinilai, ditengok dalam tu. Nanti kita akan tengok dia punya pemarkahannya. Okey. Ni contohlah untuk penilaian individu. Okey, kita tengok juga penilaian kumpulan ya. Penilaian kumpulan diadakan selama 30 hingga 45 minit bagi setiap kumpulan. Okey, dalam ni biasanya calon atau kumpulan akan diberi 5 tema. Tajuk akan diberi 5 hari sebelum penilaian. Biasanya kalau peringkat peringkat negeri kan, dia akan bagi dah surat pada sekolah, sekolah akan sekolah akan terima dah maklumat ataupun tema-tema yang dikehendaki, yang pelajar dah boleh cari maklumat tentang tema tersebut. Maksudnya sekarang ni tema tu terbuka. Okey. Pelajar dan guru-guru boleh membantu pelajar lah untuk mencari maklumat ya tentang tema tersebut. Dan di dalam penilaian kumpulan, bila dah masuk bilik penilaian kumpulan tadi, ketua kumpulan akan bangun dan ambil ataupun pilih satu tema ataupun pilih salah satu sampul dan sebagainya. Ataupun kalau secara online tu, murid akan berbincang secara online lah ya. Okey. Daripada satu tajuk, maknanya 5 tema yang dah diberi awal, kemudian akan dikeluarkan satu sajalah untuk dibincangkan. Jadi maknanya calon mesti mahir lah 5 tema tersebut. Kalau dia tak mahir, dia mungkin pilih 1-2 je tema yang dia mahir. Tiba-tiba ketua kumpulan tadi ambil tema yang dia kurang mahir. Jadi kat situ akan nampak perbezaan antara individu-individu dalam kumpulan ni yang boleh bercakap atau tak boleh bercakap kerana persediaan. Persediaan kita lah, maknanya kita kurang persediaan dengan tajuk-tajuk tersebut ya. Okey. Dan daripada situ bila dah dapat tajuk tadi, murid-murid akan diberi masa lah untuk berhujah dalam tempoh lebih kurang 30 ke 45 minit ya. Okey. Boleh faham ya? Okey, boleh ya? Okey, insyaAllah. Seterusnya, okey, ini kita tengok contoh. Contoh ya. Contoh-contoh tema bagi soalan ujian berkumpulan. Okey, ini contoh saja. Estetika, kesenian dan kebudayaan, ekonomi, keuangan dan keusahawanan. Ini contohlah isu sosial. Kalau isu sosial ni kena carilah macam-macam benda isu sosial kan. So awak bersedia je lah. Okey, tentang pertanian. Ini contoh-contoh keselamatan, kekeluargaan, perpaduan, kebersihan dan kesihatan, sains, teknologi dan inovasi, patriotisme, jati diri dan kewarganegaraan. Ini antara. Jadi bergantunglah pada yang surat yang akan dihantar oleh pihak BTPN ataupun BSPP sekarang ni ataupun pihak sekolah sendiri kalau nak buat di peringkat sekolah boleh pilih lah mana-mana tema. Terpulang pada sekolah sebenarnya. Okey, ni contoh borang pemilihan tokoh nilam ya. Okey, kalau kita tengok ini adalah pemarkahan individu iaitu 50%. Ini yang tahun lepas punya contoh ya. Peringkat negeri, isi kandungan dan pengolahan 20 markah, penggunaan bahasa 10 markah,
penyampaian atau keupayaan komunikasi, cara dia ya. 15 markah dan ketokohan dan profil murid. Ketokohan dan profil ni gaya bahasa badan dia tadi, cara pakaian, keterampilan, file dia, ada sijil tahap mana. Okey. Okey, yang tu untuk 5 markah lah. Okey. Saya harap semua faham ya. Isi kandungan dan pengolahan ni maksudnya kalau cikgu bahasa dia boleh, okey budak ni bagus. Dia bagi sinopsis isi kandungan pada cerita buku tu, dia boleh dapat markah mungkin 16, 17. Ni budak ni bagus ataupun 18. Okey. Lepas tu penggunaan bahasa dia pun bagus, lancar. Penggunaan bahasa pun cantik je, tidak ada tercampur-campur dengan bahasa Inggeris ke apa ke. Penyampaian keupayaan dan komunikasi dia, intonasi dia bagus, cara dia menyampaikan tu ada laju, ada cepat, ada mengikut emosi dan sebagainya. Macam-macam lah yang kita boleh lihat. Okey. Itu contoh markah yang ada lah. Okey. Dan seterusnya untuk markah kumpulan juga 50 markah. Isi kandungan dan pengolahan juga 20 markah, penggunaan bahasa 10 markah, penyampaian dan keupayaan komunikasi 10 markah, dan yang keempat ni interaksi dan kesepakatan dalam komunikasi berkumpulan 10 markah. Sebab tu tadi dalam kemahiran komunikasi tadi kita ada kan bagaimana kita boleh membantu kawan kita untuk bercakap, bagaimana kita berusaha menimbulkan suasana perbincangan yang bagus ya, menggerakkan perbincangan tersebut, tidak pasif, tidak senyap dan sebagainya. Kalau kita dapat bantu kawan-kawan kita jadi sebagai moderator dan sebagainya, itu adalah yang terbaik lah. Okey, ada lagi tak? Okey, seterusnya just perkongsian peribadi je lah ya. Program Nilam Pahang, ini cerita saja ya, maksudnya kita melihat kalau contoh ya tahun ini ialah tahun 2021, wakil untuk pertandingan kebangsaan peringkat kebangsaan tahun 2021 kita dah ada wakil kan. Tahun lepas contoh kalau sekolah menengah, saya tak ingat ya, sekolah menengah rasanya sekolah daripada Raub yang menang kan. Sebab sekolah cikgu tahun lepas pun masuk, sekolah SMK Maran masuk tapi dia cuma dapat sagu hati. Jadi pelajar tu tahun ni dah tingkatan 5 kan. Jadi sepatutnya dia dah masuk untuk pertandingan kebangsaan. Okey, jadi sekarang kita pula untuk tahun 2021 akan berlakulah pemilihan peringkat sekolah. Contoh April hingga Jun. Kita akan buat penilaian di peringkat sekolah, kita pilih tokoh nilam peringkat sekolah kita lah. Okey, contoh macam cikgu tak buat lagi, cikgu akan buat awal bulan Mei, sekolah cikgu lah. Okey. Lepas tu peringkat daerah pula dah keluarkan jadual, akan keluar peringkat daerah, contoh saya lah ya. Peringkat daerah Maran akan melaksanakan aktiviti pemilihan tokoh nilam peringkat daerah pada Julai. Okey, jadi pada Julai ni maknanya kami di peringkat sekolah mesti dah keluarkan wakil. Wakil bahasa Melayu, tokoh nilam bahasa Melayu, tokoh nilam bahasa Inggeris untuk diketengahkan di peringkat daerah pada Julai nanti. Okey, dan biasanya peringkat negeri akan buat pada bulan September, betul ya? Dalam September lebih kurang lah. Dia tengoklah keadaan kita ni macam mana sekarang dengan keadaan COVID dan sebagainya ni. Banyak kekangan yang kita terpaksa ubah situasi ya. Jadi kita juga sentiasa kena sentiasa bersedia untuk tidaklah macam statik macam zaman dulu. Okey, bulan 9 boleh buat ni, bulan ni boleh buat ni, boleh buat ni. Tapi kita sekarang memang kena menjadi manusia yang boleh sentiasa berubah, fleksibel. Kan? Sentiasa boleh berubah lah. Okey, peringkat daerah, kebanyakan daerah mungkin akan buatlah dalam bulan Julai, Ogos ya, yang mana tak sempat tu dah September awal. Dan biasanya di peringkat negeri akan laksanakan pada bulan September atau Oktober. Sebab lepas saja peringkat negeri, maksudnya macam tahun lepas, bulan berapa ya kita buat peringkat negeri? Bulan 11 ke bulan 12. Bila kita dah dapat dah, maknanya pelajar yang menjadi tokoh nilam Pahang, contohnya ya, tokoh nilam Pahang dia akan
mula berlatih di peringkat sekolah secara peribadi dengan keluarga dan sebagainya lah, pelajar tersebut akan berlatih untuk menyediakan diri dia untuk ke peringkat kebangsaan pada bulan April biasanya tapi tahun ni tak dengar apa-apa lagi kan bulan April kan. Okey, jadi pelajar tersebut dan biasanya kita di peringkat negeri Pahang akan buat beberapa aktiviti lah untuk persediaan tokoh nilam Pahang. Okey, jadi maknanya dalam tempoh Oktober ke bulan April tahun hadapan, maksudnya tokoh nilam negeri ni dia dah buat beberapa aktiviti lah antara yang kita pernah buat ya. Okey, biasa peringkat kebangsaan April 2022 akan datang lah maksudnya ya. Okey. Okey, kita ada buatlah aktiviti persediaan tokoh nilam kan. Ada yang boleh pergi buat lawatan ke sekolah lain, bercakap di khalayak ataupun di perhimpunan di sekolah lain, di tempat-tempat lain dan sebagainya lah. Okey, ini antara aktiviti-aktiviti ya. Cikgu dapat share lah sikit saja gambar. Okey, ni dia. Persediaan pemantapan tokoh nilam daerah dan negeri. Apa yang biasa kita buat di peringkat negeri Pahang ya. Peringkat negeri Pahang. Kalau contoh ya, pengalaman saya tahun lepas saya masih di Kuantan ya, sebab saya duduk di Kuantan jadi mudahlah untuk saya diakses untuk jadi panel hakim ya, peringkat daerah juga negeri. Lepas tu jadi tahun lepas di peringkat negeri akhir tahun tu sebab saya tidaklah jadi panel peringkat negeri tahun lepas kerana pada bulan Ogos tu tahun lepas saya telah pun berpindah ke Maran ya, saya balik ke kampung. Jadi saya lepaskanlah jawatan tersebut ya. Okey, jadi saya cerita ni untuk tahun 19, tahun 18, tahun 20 Apa antara aktiviti-aktiviti yang kita sediakan di peringkat negeri ya. Contohnya lawatan ke sekolah-sekolah dalam daerah. Maksudnya contoh kalau sekolah kalau dulu kan, zaman-zaman dulu kita pernah Cikgu Narafiza, cikgu sekolah Seri Biram ya. Pelajar dia menang dan dia wakil, dia adalah tokoh nilam negeri Pahang contohnya nak dibawa ke peringkat kebangsaan. Jadi Cikgu Fiza akan bawa lah budak ni pergi melawat ke sekolah-sekolah berhampiran atau sekolah-sekolah di luar daerah ya. Contohnya dia pernah bawa murid ni ke sekolah saya, contohnya di Sungai Soy, daripada Pekan ke Kuantan untuk memberi, sebenarnya kita nak bagi peluang kepada pelajar murid tersebut untuk melatih, memberi keyakinan diri untuk bercakap di depan orang ramai, boleh berbicara ataupun berkomunikasi dengan pelbagai peringkat. Mungkin ada yang dia bagaimana dia perlu berkomunikasi dengan guru dia atau guru yang lain, ataupun dia boleh berkomunikasi dengan pengetua sekolah lain ataupun guru besar sekolah lain ya. Itu semua membantu dia memberi keyakinan diri. Bagaimana cara nak bercakap dengan orang yang besar-besar, orang-orang besar, okey. Lepas tu mungkin dia juga dibawa ke perhimpunan-perhimpunan sekolah, PPD atau negeri ya. Kalau ada satu ketika kami pernah bawa tokoh nilam negeri ke PPD. Okey, di PPD tu kita berdepan dengan ketua PPD bercakap dia huraikan, dia bercakaplah, dia buatlah persembahan nilam dan sebagainya, dan secara tak langsung daripada situ kita boleh membentuklah jadi rakan-rakan lain, guru-guru lain, pegawai-pegawai PPD dan sebagainya membantu memberi apa lagi kelemahan-kelemahan kepada pelajar untuk dia gilap ya, untuk gilap cara dia bercakap, cara berpakaian ya. Cara body language dia tadi macam mana, mesti tunjukkan keyakinan, muka yang ekspresi muka yang manis, yang bersedia, yang bersahaja, yang macam-macam lah. Maknanya menggambarkan kita adalah seorang yang berketerampilan dan bersedia untuk menjadi tokoh nilam. Ya, okey. Okey.
Okey, ni antaralah tokoh ya. Contoh ada gambar kat sini ialah gambar murid saya lah ni, pemilihan tokoh nilam daerah Maran ya, Johan kategori bahasa Melayu. Murid ni memang suka membaca. Bila suka membaca, cara dia mengulas, cara dia bercakap pun berbeza dengan rakan-rakan lain. Ya. Kalau orang lain, cara dia bercakap memang lain lah. Maknanya orang yang membaca dia mesti mempunyai lebih ilmu pengetahuan. Dia lebih matang, dia lebih orang yang membaca ni dia memang akan lain sikit daripada orang lain. Kan? Dia mesti ada nampak keterampilannya. Okey? Okey, perkara lain yang perlu dititik beratkan. Saya rasa ni yang terakhir untuk saya, daripada saya. Perkara-perkara lain lah yang perlu dititik beratkan sebagai seorang murid yang ingin dipilih sebagai untuk menjadi seorang sebagai tokoh nilam ya. Tokoh nilam kita perlu ada benda ni lah, perlakuan tata susila. Ya, maknanya kita seseorang itu juga dilihat ya dari segi tata susila dia sendiri. Contohnya seperti berpakaian yang kemas. Cantik, handsome, pakai kemas, pakai blazer. Nampak ketokohan dia. Sebab tu kata tokoh Oh dia tu wow, tokoh nilam Pahang tu wow. Macam tu. Tokoh nilam negeri lain pun bila tengok je wow. Something yang nampak beza. Sebab tu bila sebut tokoh tadi, cikgu bagi yang awal-awal tadi kan, apa maksud tokoh? Perwatakan, keterampilan. Minta maaf ya. Itu antara benda lah, okey. Jadi bila kata tata susila, cara kita berpakaian kemas, cara duduk macam mana? Ada setengah orang tu dia duduk masa pemilihan tokoh nilam tu dia duduk terkangkang je. Lepas tu silang kaki belagak je duduk menyandar. Tu kena jagalah. Okay. Daripada situ itu juga akan memberi kesan sedikit kepada pemarkahan jugalah. Okay. Gaya bahasa. Bahasa yang kita gunakan. Sopan ke, tidak sopan ke, kasar ke. Ada tak masa nak masuk tadi ketuk pintu, bagi salam, bagi ucap selamat sejahtera kepada hakim ya. Itu semua menggambarkan lah, maknanya orang kata apa, pandangan pertama, first impression. Apa yang kita tonjolkan ya kepada hakim, para hakim lah, pada panel hakim. Okay, dan itu semua menunjukkan personality yang baik sepanjang pertandingan diadakan lah ya. Okay. Maknanya kalau kita dapat tonjolkan perkara-perkara ni, mungkin orang kata first punya ni dah okey lah maksudnya. Ya? Okay, so yang akhir sekali ketepatan masa. Maksudnya masa yang diberi tadi mesti cukup ya. Kalau kata 20 hingga 30 minit, tidak melangkau sampai jauh sangat masa lebih menyebabkan hakim terpaksa okey cukup, kita boleh berhenti di sini. Sampai hakim pula terpaksa hadkan masa dia bercakap tu, itu dah sedikit mengganggu lah. Okay. Saya rasa cukup kat situ. Mudah-mudahan ada memberi impak lah kepada sekolah SK Pianggu, dan saya amat berharap apa yang saya kongsikan hari ini memberi kesan dan perubahan lah yang baik serta bermanfaat ya kepada murid-murid sekolah SK Pianggu. InsyaAllah mudah-mudahan ada wakil daripada sekolah sana lah untuk ke peringkat seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Sekiranya ada tutur bahasa yang tidak bersesuaian daripada saya. Okey, itu saja. Harap maaf lahir dan batin sekiranya adalah yang tak elok, dan saya harap ambil yang mana yang baik-baik saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Maziah. Alhamdulillah selama hampir 1 jam 30 minit kita mendengar perkongsian banyak maklumat dan peranan kita selaku pendidik dan juga ibu bapa bagi melahirkan murid-murid yang cermelang secara holistik, insya-Allah pada masa akan datang.
Seterusnya, terima kasih juga kepada Cikgu Izzuddin binti Jaafar selaku hos kita pada hari ini. Jadi link CJ penyertaan telah pun saya wawarkan di ruangan chat dan juga di bahagian description. Oleh itu diharap semua pendengar-pendengar boleh mengisi link CJ penyertaan. Dan bagi warga pendidik untuk link SPL KPM, kami pihak penganjur yang akan mengisi untuk SPL KPM selepas ini. Link-link tersebut akan ditutup pada jam 5 petang hari ini ya. Saya ulang, kita akan tutup link CJ penyertaan pada jam 5 petang. Akhir kata dari saya, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.